Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita mohon pengampunan Allah, perlindungan Allah daripada kejahatan diri kita. Kita mohon pertolongan, bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapat tazkirah, untuk kita dapat peringatan daripada Al-Quran ini. InsyaAllah ta'ala pada hari ini kita akan lihat kepada surah Al-Hajj, mula daripada ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Thaniya itfihi liyudilla an sabilillah. Lahu fid dunya khizyun wa nudhiquhu yawmal qiyamati 'adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat yadaka wa anna Allaha laysa bidhallamin lil 'abid. Wa minan nasi man ya'budu Allaha 'ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu. Dzalika huwad dalalul ba'id. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi. Labi'sal maula wa labi'sal ashir. Inna Allaha yudkhilul ladhina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Inna Allaha yaf'alu ma yurid. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala daripada ayat 8 ini, Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita dua jenis manusia. Dua jenis sama juga tuan-tuan, lain putus-putus . Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ingatkan kita dua jenis manusia ni. Manusia yang pertama, wa minan nasi mayujadilu fillah. Dan ada di antara manusia ni ada yang yujadil, mujadalah, iaitu membantah, berdebat. Berdebat ini perdebatan membantah dalam perkara yang berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah, agama Allah, atau apa yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala bi ghairi ilmin. Sini perdebatan dia tidak berdasarkan sebarang ilmu. Tak ada ilmu lah, just nak berdebat saja for the sake of berdebat. Dia argue for the sake of argument aja. Ini perdebatan yang batil tuan-tuan. Perdebatan yang batil adalah berdebat tentang sesuatu ini for the sake of argument aja, nak berdebat aja. Tapi tak ada ilmu pun. Orang nak cakap tentang Allah, dia pun nak cakap juga. Dia nak cakap tapi tak ada ilmu. Satu, dia tak ada ilmu. Kedua, wala huda, dan tak ada petunjuk. Tak dapat bukan berdasarkan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ketiga, wala kitabim munir, dan juga tidak berdasarkan mana-mana kitab yang munir, yang menerangi jalan yang benar. Itu dia. Jadi ini golongan ni, kata ulama, kalau ayat sebelum dia adalah pengikut. Kalau kita balik ni atas ayat nombor 3. Ayat 3, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm, dan di antara manusia ada orang membantah perkara yang berhubung dengan Allah tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Wa yattabi'u kulla syaitani marid, dan dia ikut setiap setan, tiap-tiap setan yang marid, yang jahatlah, yang besar kejahatan dia. Ini pengikut. Ayat yang ketiga ni adalah pengikut
ayat ke-8 ni adalah dia punya ketua dia. Dia punya ketua dia cakap tentang agama ni tanpa contoh sajalah. Contoh di Malaysia ni ada namanya Ayapin dulu. Ayapin yang mengaku dia ni Tuhan. Yang bawa kerajaan langit, kerajaan Teko lah. Dia, ada Teko dan dia mendakwa dia Tuhan. Dan ramai pengikut dia. Termasuk Ustazah. Salah seorang pengikut dia lulusan Mesir tu, lulusan Al-Azhar ikut dia. Jadi ini ketua dia. Yang tadi tu pengikut pun akan tadi pengikut ayat yang ketiga. Yang ke-8 ni adalah ketua dia. Ketua. Jadi tak bersandarkan apa-apa dalil akli ataupun nakli. Dalil ni ada dua. Satu akli daripada akal yang sihat lah, bukan akal yang sengit, bukan. Akal yang sihat. Lagi satu nakli dia nakal daripada riwayat yang dia dapat biasanya daripada Al-Quran ataupun daripada hadis. Dua-dua tak ada. Akal secara logik pun tak logik dan juga bukan daripada kitab. Saniyatu fihi liyudilla an sabilillah. Dia ayat ni cakap dia cenderung dia paling sebelah badan dia. Dia membantah sambil memalingkan sebelah badannya dengan sombong dan angkuh. Jadi jiwa dia ni bila dia cakap tentang Allah ni sombong dalam keadaan dia cenderung kepada sombong, dia menghina orang lain. Dia aja yang betul. Biasa orang-orang bantah ni dia ingat dia aja yang betul. Orang lain ni rendah, orang lain ni salah. Itu sania itu fihi, jiwa dia condong kepada kesombongan. Sombong sangat dia bila dalam perdebatan ni. Sehingga apa? Liyudillah an sabilillah, sehingga dia menghalang diri dia dan juga orang lain dari agama Allah Subhanahu Wa Taala, dari jalan Allah, itu daripada agama Allah yang benar. Ini pemimpin yang sesat, pemimpin yang sesat. Allah kata lahu fid dunya khizyun. Di dunia dia akan beroleh kehinaan. Ini mukjizat Al-Quran, tuan-tuan. Ini mukjizat Al-Quran. Biasanya pemimpin sesat ni kita tengok dia punya ending dia. Akhir hidup dia memang dia akan kehinaan. Hina sangat. Siapa sajalah yang sesat ni, dia punya ending dia punya akhir hidup dia adalah dalam keadaan hina. Mula-mula mungkinlah orang sanjung dia, mula-mula orang puji dia, angkat dia. Tapi kita lihat, ini sejarah kita boleh baca. Pemimpin-pemimpin sesat dia akan mati dalam kehinaan. Ni ayat ni mukjizat. Allah kata di dunia lagi dia akan dapat khizyun, kehinaan. Wa nudhiquhu di akhirat, wa nudhiquhu yaumal qiyamati adzabal hariq, dan kami akan bakar dia pada hari kami akan rasakan dia azab yang membakar pada hari kiamat nanti. Kenapa? Kenapa dia azab? Zalika bima qaddamat yadaka. Dia dikatakan kepada dia, malaikat akan cakap dengan dia, azab ini disebabkan perbuatan tangan kamu, perbuatan kamu sendiri. Kerana penyelewengan kamu membantah tentang Allah atau bercakap tentang Allah tanpa ilmu. Wa annallaha laisa bizzallamin lil abid, dan Allah sekali-sekali tidak berlaku zalim terhadap hamba-Nya. Jadi pengajaran, tuan-tuan, daripada ayat ini adalah kalau kita nak cakap tentang agama, jangan pula kita menjadi orang yang mengajak orang kepada kesesatan. Nak tahu kita ni ajak kepada sesat atau benar, agama yang sesat atau agama yang benar, tengok daripada mulut kita keluar apa. Kalau kita cakap berdasarkan kepada akal saja, semata-mata cakap tentang Allah semata-mata akal saja. Gunakan akal. Tentang Allah, tuan-tuan, senang aja kaedah dia. Kita tak boleh cakap tentang sifat-sifat Allah, tentang agama Allah, tentang hukum Allah berdasarkan kepada akal semata-mata. Apalagi tentang akidah, tentang bab-bab
aqaid ataupun bab-bab akidah ni, kita tak boleh cakap tentang Allah. Ada orang kadang dia buat perumpamaan Allah ni berdasarkan kepada akal. Contoh dia cakap kita ni kalau nak minta kepada Allah, tak boleh minta direct kepada Allah. Dia kata tak boleh minta direct. Kenapa tak boleh minta direct kepada Allah? Yalah, mana boleh, macam raja. Raja mana kita boleh pergi direct kepada raja? Mesti nak melalui pegawai-pegawai dia. Mesti nak melalui orang-orang di sekeliling dia. Kita tak boleh pergi raja. Dia samakan Allah ni macam pemimpin yang zalim. Macam raja yang zalim, dia samakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh direct doa kepada Allah. Sedangkan Allah berfirman, wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila kita dah lalui ayat ni, apabila hamba-Ku bertanya tentang Aku, katakanlah Aku ini dekat. Aku menjawab segala permintaan mereka ni. Tak perlu ada orang tengah. Tak perlu ada orang tengah. Tapi dia pakai akal dia. Cakap, tak ada pun dalam Quran nak berdoa ni perlu ada perantaraan, perlu ada orang tengah. Jadi contohlah ni satu contoh, dan banyak kita kata isu-isu. Kadang dia hanya menggunakan akal semata-mata. Cakap tentang bab akhirat ini menggunakan akal semata-mata, tidak berdasarkan kepada kitab atau kepada Al-Quran ataupun hadis ataupun pendapat ulama yang muktabar. Pendapat ulama yang muktabar tak ada. Dia tidak hanya semata-mata untuk itu. Jaga-jaga tuan-tuan, jaga. Dalam bab agama senang aja kita cakap. Dalam bab agama ni bab-bab lain kita boleh bagi komen lah. Kita boleh berjidal, kita boleh berdebat, kita boleh itu bab engineering ke apa, bab architecture, bab apa saja kita boleh cakap. Memanglah nampak macam bodoh kalau cakap tanpa ilmu, memang nampak kita punya bodoh, tapi kita cakap okey lagi lah, tak dibakar di akhirat, cakap bodoh. Tapi agama, kalau kita cakap tentang Allah, cakap tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ilmu, maka di akhirat nanti akan terima azab yang membakar pada hari akhirat nanti. Agama ada dia punya batasan je. Seorang itu kalau nak cakap tentang Allah semua mesti tanpa ilmu. Takkan tak ada ilmu. Itu tak ada ilmu, dia ikut siapa tuan-tuan? Dia ikut akal dia. Akal kita ni kalau tak dipimpin dengan ilmu, dia sengit semuanya. Yang tak baik pun jadi baik, yang baik pun boleh jadi baik. Yang batil, kita cakap yang salah ni, kita boleh, kalau akal semata-mata lah, kalau duduk fikir-fikirkan, kadang yang baik tu yang jadi tak baik. Akal semata-mata, tak dipimpin dengan ilmu. Jadi ini ayat dia. Kemudian lagi satu golongan pula. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah alal harf ni di atas tebing. Di atas tebing, ulama tafsirkan dia sikap dia, pendirian dia tak tetap. Dia dalam orang macam di atas tebing kan, jalan di atas tebing ni tiba-tiba boleh jatuh. Dia tak steady lah, dia tak steady. Jadi pegangan dia ni dia tak steady. Keyakinan dia, tawakal dia, iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tak tetap. Goyang lah, kita cakap goyang. Apa bukti dia? Ni dia. Wa in asabahu khairun, keadaan orang macam gini, jika dia terima khairun ni kebaikan dunia. Dapat kebaikan dunia lah, daripada kita cakap lah kemewahan, kesenangan, ataupun kesihatan, ataupun pangkat, apa sajalah. Kalau dia dapat dunia, kalau dunia dia baik, dunia dia baiklah, kita cakap keadaan dia baiklah, kerja pun bagus, pangkat pun bagus, anak pun bagus, sihat, semua bagus. Itma'anna bihi, hati dia tentram. Hati dia tentram, senanglah hati dia, tentram hati dia. Dia beribadat, solat,
buat apa ni, amal-amal semua. Kalau dia senang, hati dia pun senang. Wa in asabathu fitnatun. Tapi tengok, ini kadang kita ni belum diuji. Kita baru diuji dengan kesenangan aja. Kita belum diuji dengan susah. Wa in asabathu fitnah, apabila dia diuji dengan kesusahan, sakit ke, bankrupt ke, atau susah, miskin, fakir, atau apa sajalah masalah-masalah dunia. Bila dia kena masalah dunia saja, inqalaba ala wajhihi, berbaliklah dia. Kalau dalam ayat ni dia kembali balik kepada kekufuran. Keluar dia daripada Islam. Dia tinggalkan agama. Dalam riwayat kata ada seorang ni, bila dia masuk Islam, dia tinggal di Madinah, isteri dia lahir anak bagus, dan kemudian dia diberi rezeki, maka dia cakap ni agama bagus ni. Tapi bila sebaliknya rezekinya ditarik atau disekat atau disempitkan, maka dia cakap ni apa punya agama lah. Terus dia keluar daripada agama Islam. Lalu turun ni ayat ni mengenai dia. Ini kita cakap orang yang ekstrim sangat lah. Orang yang ekstrim sangat hidup agama dia sampai dia boleh kufur, sampai dia boleh murtad lah. Sampai dia boleh murtad. Tapi kita nak ambil pengajaran aja. Nak ambil pengajaran aja daripada tadabbur. Mungkin keadaan seorang itu taklah dia sampai murtad, tapi ada orang ni, ini pengajaran je, kita ambil pengajaran daripada ayat ni aja, tuan-tuan. Ada orang ni kadang dia istiqamah lah, kita cakap, sembah Allah, beribadat kepada Allah, beramal soleh, dalam keadaan dia senang aja, dalam keadaan dunia dia lah, dalam keadaan dunia dia senang. Tapi kalau susah saja, macam dalam keadaan dia sihat aja, dia sihat. Tapi kalau dia kena penyakit aja dan dia dah pergi berubat, tak sembuh-sembuh penyakit dia dah give up dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia give up. Takkan aku dah sembahyang, aku dah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak pedulikan aku. Buat apa aku nak sembahyang? Tengok. Ada kes-kes ini bukan sedikit dah, tuan-tuan. Di Singapura pun ada, di Malaysia pun ada, di mana anak muda kita they give up on Islam. Dia give up. Sudahlah, buat apa nak sembahyang, sudahlah, buat apa nak agama Islam. Ada orang yang give up kerana ada masalah-masalah sikit, dia give up. Ada juga kes-kes macam itu. Tapi yang kita nak cakap, ada di antara umat Islam ni, bila dia uji saja, terus dia kurang ibadat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia uji dengan kesusahan, cakaplah dengan sakit aja, dengan sakit, dan dia mula-mula dia baik, dia beribadat kepada Allah, kemudian sakitlah, contoh sakit mata ke, sakit telinga ke, sakit apa, dimohon kepada Allah, tak baik juga, jadi dia give up berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau sampai tinggalkan ibadat dia kepada Allah, tinggalkan solat dia, tinggalkan ibadat dia. Ada orang macam gitu. Dia tak nak. Sebagai contoh senang ajalah, tuan-tuan. Ada orang yang kalau dia kena sihir ke, dia kena buat dengan orang ke, dia akan berubat dengan cara ruqyah, dengan cara Islamik punya lah, dengan cara syar'i, pergi ke ruqyah. Tak baik juga, dia give up. Dia give up. Dia tak mau berubat dengan ruqyah lagi, dengan pakai Al-Quran. Baik dia kata, tak power lah Al-Quran ni, tak kuat lah ayat Quran ni. Lepas tu mana yang kuat? Bomo lagi bagus, bomo lagi kuat lagi power lagi, boleh sembuhkan aku. Macam gitulah. Contoh orang yang tak kuat pegangan dia. Bila dia uji itu kesihatan ataupun apalah kita cakap, contohlah orang ni nak berpegang kepada sistem ekonomi Islam yang betul, rugi pula dia.
contohlah diuji dengan kerugian pada bisnes dia itu, dia give up dengan muamalat Islamik dia dan balik kepada muamalat yang tidak Islamik. Itu sebagai contoh, banyak lagi lah kita boleh kiaskan. Allah kata sini, zalika khusranul mubin, itulah rugi yang benar-benar terang-terang rugi dunia dan rugi di akhirat. Sebab di dunia dia ingat bila dia berpaling daripada Allah, bila dia contohnya yang tadi bila dia sakit tu, dia tidak berubat cara yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, iaitu cara dengan ruqyah, dengan baca Al-Quran, dia pergi kepada bomo, dia ingat itu untung apa? Allah cakap, ya da'u min dunillahi ma la yadurruhu wa la yanfa'u. Mereka menyembah atau mereka menyeru makhluk-makhluk selain daripada Allah, benda-benda selain daripada Allah yang tidak dapat membahayakan mereka dan tidak mendatangkan kebaikan pada mereka. Bomo kalau kita jumpa, dia suruh kita pakai tangkal macam-macam ini. Badan kita tangkal, rumah kita tangkal, macam-macam dia suruh kita pakai tangkal. Ada dalam dokumentari di TV Indonesia tu, bagus sekali. Bagaimana orang di sana memang kuatlah bomo ni. Satu rumah tangkal. Dia cakap setiap kali pergi bomo ni suruh tanam tangkal ni. Jadi bila ustaz ni korek satu rumah, macam satu rumah semua ada tangkal. Ini penyebab dia. Dia kata kepada perempuan tu, ini penyebab penyakit tu, awak punya penyakit. Jadi mereka berpindah kepada apa yang tidak beri mereka dapat menolong mereka, tak dapat menghalangkan mudarat dan tidak boleh mendatangkan manfaat kepada mereka. Yalah, orang dulu kalau orang kafir dia seru berhala-berhala, tapi orang Islam berhala mereka tangkal-tangkal ni semua jadi berhala mereka. Mereka mohon manfaat dengan mudarat kepada benda-benda ini. Allah kata zalika huwa dhalalul ba'id. Ini adalah kesesatan yang jauh sekali, jauh terpesong. Kemudian ayat kedua, yad'u laman darruhu aqrabu min naf'i. Mereka yang tadi benda kata manusia, ulama tafsirkan yang tadi benda. Yang kedua ni orang pula. Mereka meminta kepada mereka menyembah atau menyeru kepada orang yang mudarat dia lebih dekat daripada manfaat dia. Mudarat dia lebih besar daripada manfaat. Ada juga manfaat, ada juga. Kadang bomo-bomo ni kita jumpa ada juga manfaat dia. Sikit bolehlah dia kurangkan sikit, tapi tetap ada lagi. Dia punya jin tu, dia kurangkan sikit, ada sikit manfaat duniawi lah, bukan manfaat akhirat, manfaat duniawi je, kuranglah sikit. Cakap kan, kalau pergi dia kan, kuranglah sikit daripada teruk keadaan dia, kurang sikit. Ini dia. Ini yang second ni orang pula. Kata ulama ataupun orang-orang dulu, mereka menyembah raja-raja. Seperti Firaun disembah. Dapat manfaat tak menyembah Firaun? Dapat juga manfaat dia. Manfaat duniawi. Tapi akhirat tak ada. La bi'sal maula wa la bi'sal ashir. Allah kata mereka itulah seburuk-buruk penolong. Penolong dan seburuk-buruk sahabat karib. Iaitu makhluk yang mereka dampingi ni. Mereka seru. Sama ada benda ke atau manusia juga. Manusia yang sesat lah. Kalau kita cakap manusia ni adalah manusia yang sesat. Ini pengajaran bagi kita tuan-tuan dalam kehidupan kita. Kita akan diuji dengan kesenangan dengan kesusahan. Biasanya manusia ni akan diuji dengan kesenangan dengan kesusahan. Mana yang lebih susah? Ulama cakap lebih susah adalah kesenangan. Kesenangan diuji dengan kesenangan ni bagi orang beriman lah. Bagi orang beriman ni yang dia takut ni kesenangan. Sebab itu Nabi SAW cakap, aku tidak risau, aku tidak takut kamu ini miskin, tapi aku takut bila harta di depan kamu. Harta ni dilimpahkan
di depan kamu itu yang aku takut. Kalau orang yang betul-betul beriman, dia takut ni adalah senang. Kerana senang, dia punya ujian dia sama ada dia syukur atau tidak. Sedangkan susah, ujian dia sama ada dia sabar atau tidak. Kalau kita satu hari ni tak makan, kita diuji dengan kesempitan sampai tak makan, passing mark dia apa? Nak lulus apa? Sabar aja, bersabar aja dah settle. Dah lulus. Tapi kalau kita dah diberi kekayaan, diberi harta, dia punya passing mark dia nak lulus tu, apa dia? Kena syukur. Bersyukur ke tidak? Kita kalau nak ukur diri kita, bersyukur ke tidak? Dalam ayat yang lain Allah kata wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu kira nikmat Allah, baru nak kira nikmat, belum nak bersyukur tentang nikmat Allah. Baru nak kira nikmat Allah aja kamu tak akan dapat kira. Nak kira nikmat Allah belum dapat, apa lagi nak bersyukur? Belum lagi nak cakap bersyukur. Banyak sangat nikmat. Nak kira je Allah cakap kamu tak dapat. Tuan-tuan faham tak apa yang saya cakap? Nak kira je tak boleh kira. Apa lagi macam orang cakap lah, berapa engkau hutang aku? Aku tak terkira, banyak sangatlah hutang. Kalau hutang tak terkira, bayar agaknya boleh bayar tak? Kira je dah tak boleh kira berapa hutang, apa lagi nak cakap nak bayar. Kita ni kira je nikmat Allah, tak dapat kira. Apa lagi nak cakap bersyukur? Tapi kita buatlah apa yang kita boleh, tapi kita takkan dapat dapat mensyukuri semua nikmat. Semualah kita kata, semua nikmat Allah tu mustahil kita dapat mensyukuri semua nikmat Allah, kerana Allah cakap kira pun dah tak boleh, apa lagi nak syukur. Jadi tahap syukur itu lagi susah daripada sabar. Sabar dia tahan diri dia, tak buat apa-apa, dia dah pas. Tapi syukur ni Allahu Akbar. Tak tahulah dengan harta, dengan kesihatan, dengan ini, betul ke kita bersyukur, badan aku sihat. Macam mana awak bersyukur dengan kesihatan awak? Alhamdulillah, aku ibadat, aku solat. Solat berapa minit aja. Ada banyak lagi waktu lagi. Takkan solat 5 minit aja dah bersyukur. Mata kita, apa awak buat? Saya baca Quran. Baca Quran berapa minit? Baca Quran 10 minit. Yang lebih tu baca Quran setengah jam. Yang lebih macam mana pula? Itulah. Biasa orang beriman. Tapi yang kita takut, bila diuji dengan kesusahan, jadi macam ayat tadi tu. Dia balik kepada kekufuran. Allahu Akbar. Kita mohon Allah tetapkan kita, Allah tetapkan kita atas agama dia, yang muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya wahai yang membolak-balik, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kita dalam di atas agamamu, walaupun diuji dengan kesenangan ataupun kesusahan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akhiri dengan ayat ni, innallaha yudkhilul ladzina amanu, sungguhnya Allah akan masukkan orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh, jannat. Jannat ini dia apa saja yang ada jim huruf jin dengan nun ini dia tak nampak tau. Macam jin kita tak nampak, janin pun kita tak nampak. Kita junun itu gila, majnun pun akal dia kita tak nampak, akal dia dah gila. Semua jin ni. Jadi tempat tinggal mereka ni jannat, kata ulama, jannat pasal dia tempat tu dah tak nampak lagi kerana banyak taman pokok dengan dia punya istana dia, dengan dia punya kita cakap istana, rumah istana dia, dan dengan sungai dia, apa tu, banyak sangat benda di dalam kediaman. Jannat ini adalah rumah mereka, tuan-tuan. Jadi rumah seorang itu, rumah orang beriman, dalam dia ada kebun, dalam dia ada bangunan, ada istana, segala-galanya, sampai tak nampak sampai tak nampak
tempat tinggal dia, kerana banyak sangat benda. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya berapa sungai. Innallaha yaf'alu ma yurid, sungguhnya Allah melakukan apa yang dia kendaki. Jadi kata ulama, sehinggalah Allah, kalau Allah nak kendaki seorang itu masuk ke dalam syurga, boleh tak? Kalau orang ni cakaplah ahli maksiat, orang ni kafir, orang ni orang yang ingkar, tapi Allah nak masukkan dia ke dalam syurga, agak boleh tak? Boleh. Allah akan buka hati dia. Allah akan tunjukkan dia jalan yang menuju ke syurga. Kita harap kita macam gitulah tuan-tuan. Pada usia-usia kita ni, kita cakap di fasa terakhir ni, Allah buka kita banyak jalan-jalan yang ke syurga, bukan jalan-jalan ke neraka. Jangan dah tua macam gini baru nak sibuk belajar karaoke lah, baru nak sibuk perkara-perkara yang maksiat lah, dalam cakap hiburan-hiburan yang melalaikan, baru nak sibuk kepada jalan-jalan itu. Tapi jalan pada kita dah tua ni, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tunjukkan kita jalan ke syurga. Di antara jalan ke syurga, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan permudahkan jalan dia. Allah akan mudahkan jalan dia ilal jannah, ke syurga. Di antara, kadang kita kata, kenapa ni lately ni aku dah minat kepada ilmu, aku minat kepada Al-Quran, minat kepada agama, minat kepada belajar ini, belajar itu, macam tak ada masa lah, banyak nak belajar, siang malam nak belajar. Kenapa memanglah Allah nak masukkan awak ke dalam syurga. Hikmah dia apa? Allah nak masukkan awak ke dalam syurga, itu hikmah yang terbesar. Itu ulama cakap, Allah lakukan apa yang dikendaki. Bila dia nak masukkan seorang itu ke dalam ke syurganya, dia akan lakukan perkara yang akan menyampaikan dia ke syurga. Jadi kita tengok, kullun muyassarun ilaihi, kata Rasulullah. Setiap seorang itu akan dimudahkan ke destinasi dia, sama ada syurga ataupun sama ada neraka. Dia akan dimudahkan. Kalau kita dimudahkan untuk beribadat, untuk mencari ilmu, untuk melakukan kebaikan, suatu, masya-Allah. Itu nampak macam ada tanda yang baiklah, yang Allah Subhanahu Wa Taala akan pilih ke syurga. Tapi dimudahkan untuk perkara yang maksiat, dimudahkan untuk perkara yang melalaikan, dimudahkan untuk perkara yang tidak berfaedah dunia akhirat, maka itu nampaklah macam tanda nak pergi ke tempat yang tak baik tu. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja untuk kita, tuan-tuan, puan-puan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.